Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man jahada bi jihadihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa'atina wa la tahrim alaina. Allahumma ihdina bihadika wansurna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bihadika wansurna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina bihadika wansurna bi'aunika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Muslimin dan muslimat, kita sambung semula kelas kita dan kita masih lagi berada pada tajuk kecil tajuk pembukuan hadis, pentadwinan hadis, pengumpulan hadis. Siapa nak nota ringkas lagi bolehlah minta kepada Tuan Haji Hakimi nota ringkas yang saya buat berkenaan dengan secara ringkasnya sejarah pembukuan hadis. Ringkas ya. Okey, yang kita ambil bobo ni, dia kata bila marinya abad ketiga Hijriah. Abad ketiga Hijriah ni maknanya selepas pada zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, zaman pengikut kepada tabi'in. Mulalah pengumpulan hadis itu berlaku secara rancak, dan pembukuan hadis di zaman itu dalam ada dua kategori. Dia kata yang pertamanya dikumpulkan hadis-hadis yang sahih sahaja, seperti mana yang telah dilakukan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ni kita dah ambil dah, dan saya pun dah tunjuk contoh beberapa kitab Imam Al-Bukhari yang telah disyarah oleh Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, iaitu Fathul Bari, dan kitab Sahih Muslim yang telah disyarah oleh Imam An-Nawawi. Kedua mereka ini adalah pelupur kepada mazhab Syafi'i. Maknanya orang dalam mazhab Syafi'i ini banyaknya orang beraliran hadis, adalah hadis. Tapi malangnya kita ni banyak tak mau merujuk kepada hadis Nabi SAW. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri adalah salah seorang daripada orang yang bergelombang dalam pengumpulan hadis. Dan dia ada satu kitab nama dia Musnad Asy-Syafi'i, yang ditulis di dalamnya
beberapa permasalahan melalui hadis. Di antara orang yang mula-mula mengumpulkan hadis secara sahih semuanya ialah Imam Bukhari. Imam Bukhari. Dan dia adalah generasi tabi'ut tabi'in. Orang yang hanya sempat bertemu dengan tabi'in, tak ada sempat bertemu dengan sahabat. Dia hanya sempat bertemu dengan tabi'in. Dan yang keduanya Imam Muslim. Jenis yang kedua pula, kita berhenti yang pertama. Jenis yang kedua pula hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW saja, dia tak kira mana hadis Nabi dia kumpul, tanpa membezakan mana yang sahih dan mana yang tidak. Hak ni tuan-tuan kita nak kena clear balik elok. Ada orang yang apabila kita tidak mengambil beberapa hadis, tidak merujuk kepada beberapa hadis, mereka kata kita tak mau pakai hadis. Tak betul, no? Kenapa? Kerana ada hadis yang dikumpul dan di dalam kitab-kitab tertentu itu dia tidak sahih, yang bercanggah dengan hadis yang sahih. Jadi apabila hadis yang tidak sahih bercanggah dengan hadis yang sahih, kalau kita tengok Al-Imam Ibn Hajar sendiri, dia letak 4 syarat untuk menerima hadis dhaif. Ada 4 syarat seseorang itu boleh terima hadis dhaif. Di antara syaratnya ialah dhaif itu tidak menyanggahi, tidak berlawanan dengan hadis yang sahih. Tapi apabila ada hadis yang sahih berlawanan dengan hadis yang dhaif, mana tentu kita pakai yang sahih. Itu kita nak kena faham elok. Kan? Itu kita nak kena faham. Bagi clear elok. Bila ada dua pertentangan antara hadis sahih dengan hadis dhaif, kita nak ambil mana? Kita ambil yang sahih. Elok dengan tak elok tu kan kita pilih tak elok. Kan? Kalau kita pergi market pun kalau pilih ikan temenu, tu kan nak ambil ikan temenu hak kembung. Orang KL boleh lah makan ikan kembung. Kan? Orang utara dia tak makan ikan hak kembung. Dia makan ikan temenu. Dia tak makan ikan kembung, dia makan ikan temenu. Hak pecah perut kan, dia tak mau. Macam itulah juga apatah lagi dalam urusan agama. Sudah tentu kita nak yang lebih sahih. Kenapa? Karena yang sahih itulah yang benar. Kita nak kena faham. Dan kita tidak menolak hadis yang dhaif selagi mana ada support dia, ada sokongan dia, ataupun ada jalan-jalan yang banyak. Ini kita nak kena faham pula, seperti mana yang telah dinyatakan oleh Imam Ibn Hajar. Ada 4 syarat semua. Okey. Jadi jenis yang kedua pula, di zaman pengumpulan hadis yang rancak ni, ada orang dia kira hadis sahih saja dia boleh dalam kitab dia, contohnya Bukhari dan Muslim. Yang lain lagi, satu pihak lagi dia kira hadis ya, sebut kata hadis dia tak kira dia masuk. Dan ada juga di kalangan ini, mereka ini yang mempermudah-mudahkan. Dia tengok okey dia ni boleh terima. Dia ni teruk sangat dia ni, orang kata kat dia ni tak boleh terima. Macam tu lah bahasa yang mudah saya beritahu, bahasa orang Matayak. Dia ni teruk sangat ni, orang kata dia dajjal lah, orang kata dia ni penipu lah, tolak tepi. Kan? Sebab tu kita tengok peringkat hadis tu dia banyak. Kan? Contohnya Imam An-Nasai, dia punya syarat-syarat penerimaan hadis tu ringan sikit daripada orang lain. Imam Al-Baihaqi macam tu juga, ringan sikit. Tapi Imam Bukhari dan Muslim dia cengeng sikit. Sebab itu tak masuk dalam kitab mereka kecuali yang betul-betul sahih. Yang betul-betul pure betul baru masuk. Dalam kitab-kitab mereka ini terdapat tengok. Sebab itulah dalam kitab-kitab mereka ini terdapat hadis-hadis sahih, ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan ada hadis dhaif. Ingat balik tak? Hak kita buat darjah tu ni. Kan? Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Kalau hadis itu sahih dan hasan, okey, no problem. Sebab apa? Sebab dia masuk dalam kategori hadis maqbul, yang boleh diterima. Ada satu jenis lagi hadis yang dhaif. Hadis dhaif ni pun tak boleh kita tolak lagi. Kena cek dulu. Sebab apa? Kalau ada support dia, ada sokongan dia, ada jalan-jalan yang lain yang sahih, maka hadis yang dhaif ini dia sudah di-upgradekan, naik jadi hadis apa? Hadis hasan li ghairihi.
Tak apalah kita habaq ambil. Nak lekat-lekat, tak mau lekat habaq api, kurang-kurangnya bisa dengar agak aku. Kan? Ni tak ada, tak mau habaq, langsung orang habaq. Orang nak terima, tak bekas, sudah pi. Bahkan ada pula yang maudhu'. Tak? Bahkan ada dalam kitab-kitab hadis itu hadis yang maudhu'. Apa maksud hadis maudhu'? Hadis yang direka, hadis palsu. Ni berat lah. Hadis palsu tak boleh. Kalau hadis palsu, tak boleh terima lah macam orang duduk bercakap atas mimbar. Kok ni tak ada lah. Mimbar lain tu. Kok belah planet tak ada orang. Dia mari hadis, menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kan? Menuntut ilmu daripada nui, daripada buayan sampai ke dalam kubur, paliang lahat. Itu semua hadis palsu. Kan? Ikhtilafu ummati rahmatun. Perkelahian di antara umatku adalah rahmat. Ni pakai berkeli. Tak mau nak berhenti. Pasal rahmat. Mari kita pakai berkeli. Pasal bila kita berkeli dah rahmat. Yang kering. Nampak tak? Hadis palsu. Hadis maudhu'. Faham tak? Hadis apa? Serban. Hadis serban. Kebanyakan hadis serban adalah hadis maudhu'. Adalah hadis yang sahih tentang serban ni. Contohnya hadis ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammamat. Itu maudhu'. Kan? Orang semayang pakai serban dengan orang semayang tak pakai serban, lebih pahala banyak. Pahala ni bukan kerja kita. Kerja apa? Kerja Allah. Kalau Nabi habaq sahih, pasti sahih betul, okeylah. Kan? Sebab tu ramai geng-geng sunnah tak pakai serban. Tak, pakai tak ada. Ada di sana hadis yang meriwayatkan tentang serban. Contohnya Nabi SAW perang Badar. Nabi pakai serban. Perang Hunain, siap dia habaq warna apa serban Nabi? Warna hitam. Siap dia habaq dengan warna. Maknanya boleh tak pakai serban? Boleh, tapi janganlah terlajak sangat. Hang nak pakai, hang pakailah, tapi hakut habis. Sampai 2-3 trailer hadis nak bagi kuat. Tak boleh lah. Kelaskan hadis yang sahih, okey, beritahu. Ni nak ajak masyarakat buat satu-satu benda, hangkut habis segala hadis-hadis tak betul pun ambil juga tak boleh lah. Kan? Ingat Nabi kata apa? Nabi SAW sebut kata Zaruni, tinggal. Biar cakap aku sudah. Kan? Ma taraktukum, yang aku tinggal. Biar cakap aku tinggal sudah. Jangan duduk telajak. Kan? Cakap aku habaq kat hangpa sudah. Hala jangan duduk telajak. Okey, dia beritahu di sini sebagai contoh kitab-kitab yang masyhur pada abad ketiga Hijriah. Antara lainnya ialah Musnad Ahmad bin Hanbal. Musnad Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal ni? Muhammad Imam Ahmad, iaitu pengasas kepada mazhab Hanbali. Dia adalah atba'ut tabi'in. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Ad-Darimi, Sunan Ibn Majah, Sunan An-Nasa'i. Hak yang nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masyhur di kalangan orang yang mengaji hadis ini, panggil Sunan Sittah. Sunan Sittah. Mana kitab 6 buah kitab yang dikarang tentang sunnah Nabi. Ada 6 buah. Ada 6 buah semua. Mula daripada nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kitab Bulughul Maram tu banyaknya hadis mereka ini. Sedangkan kitab-kitab yang masyhur pada abad keempat Hijriah antara lainnya ialah Sahih Ibn Khuzaimah. Tengok, Sahih Ibn Khuzaimah. Namun begitu, dalam kitab Sahih Ibn Khuzaimah itu masih lagi ada yang dipertikaikan oleh di kalangan ulama muhaddis, terutama sekali yang cengih-cengih. Sebab apa? Sebab kelonggaran yang dibuat oleh Imam Ibn Khuzaimah. Dia dalam menetapkan sesuatu hadis itu boleh dikategorikan sebagai sahih ataupun dhaif. Alah, macam orang duk buat grade harum manis itulah. Boleh.
Orang nak buat grade aroma manis macam tu lah juga. Dia ada grade-grade dia. Grade A, grade B, grade C. Pi kat port lain. Hak grade B dia kata grade A. Betul tak? Macam-macam lah. Ada macam-macam lah. Ada orang hak yang dia cengih sungguh. Oh, dia kata tak boleh. Sikit kementok pun tak boleh masuk grade A. Hak ni grade B pun tak boleh. Dia kata grade C. Oh, cengih dia. Macam tu lah juga. Tambahlah tentang agama ni. Agama ni. Nak kena cengih. Tak boleh dia buat main-main. Sama ada nak menentukan sama ada amalan ibadat kita itu diterima atau tidak. Cengih. Sahabat-sahabat Nabi ni, dia cengih bab ni. Ada seorang, dia kata dia nak buat umrah dan dia tak mau ihram di Bir Ali. Dia nak ihram di Masjid Nabi. Sahabat ni marah ke dia? Marah ke dia? Dia kata tu kan Allah Ta'ala nak masuk aku, nak azab aku kerana aku ihram di Masjid Nabi. Dia kata lagu tu. Sahabat Nabi kata apa kat dia? Sahabat ni kata Allah Ta'ala tak siksa hang pasal hang ihram di Masjid Nabi, tapi Allah siksa hang sebab hang telah menyanggahi Nabi. Nabi buat ihram di tempat lain, hang ihram di tempat lain. Tu macam itulah kita nak abang ke orang kata. Bukan Allah Ta'ala siksa hang pasal hang semayang tu. Bukan pasal hang baca Quran tu. Bukan pasal itu tak. Tetapi hang Allah Ta'ala siksa hang pasal apa? Pasal hang menyanggahi Nabi. Lalu dia baca wa man yushaqiqir rasul. Ingat ada ayat tu. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Betul? Wa nuslihi jahannam. Kami akan sumbat dia masuk ke dalam neraka jahannam. Ingat tuan-tuan dan puan. No? Kalau kita buat satu-satu amalan, bukan Allah Ta'ala siksa kita pasal kita buat amalan tu, tapi Allah siksa kita apa? Pasal kita telah menyanggahi Rasul. Tu nak kena faham boleh tak? Kadang-kadang orang kita tegur orang kata, baca Quran tak boleh. Ada orang larang orang baca. Siapa larang orang baca Quran? Hang nak baca-baca lah, tapi jangan dakwa kata ini daripada Nabi. Jangan dakwa. Kan? Tak boleh. Hang nak buat, hang buat lah. Hang rajin kan? Hang nak merhati hu. Kau ikut hang lah, tapi buatlah lagu nak. Tapi jangan dakwa itu agama. Jangan dakwa itu agama. Jangan dakwa ada pahala, ada ganjaran. Kerana ganjaran, pahala semua datang daripada siapa? Daripada Allah. Siapa yang terima daripada Allah ni? Nabi. Kena faham elok dalam agama. Dalam agama kena faham elok. Yang kita duk marah ke orang, tu ya. Bukan kita benci kat orang. Tak benci ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Mereka adalah saudara kita. Sunan Ad-Darqutni. Macam tu juga Al-Hakim juga telah menulis kitab nama dia Al-Mustadrak. Al-Mustadrak. Mereka ini adalah orang yang lahir selepas daripada kurun al-mufaddalah, iaitu kurun salafus salih. Mereka ni tidak adalah orang yang tidak berkesempatan untuk berjumpa dengan tabi'i. Jadi mereka ni bukan salafus salih lah. Tapi oleh kerana mereka ni menjejaki salafus salih, maka mereka juga boleh digelar sebagai apa? Salaf. Manuskrip para ulama ini, tulisan asal ini terpelihara dengan rapi. Pasal apa dia guna ayat ni? Pasal nak bantai puak-puak yang mengatakan bahawa sunnah tidak terpelihara. Nampak tak? Hak tajuk itu ni. Tulisan-tulisan mereka ini, para ulama ini terpelihara, terjaga dengan elok, dengan rapi di berbagai perpustakaan dunia Islam boleh rujuk. Boleh pergi ke library pustakaan hak negara-negara Islam dulu ni, kita boleh tengok dia punya manuskrip dia, tulisan tangan asal tu. Kitab-kitab tersebut disalin dan dicetak ulang hingga tersebar ke berbagai pelosok dunia Islam. Kemudian kitab-kitab ini disyarah, dihurai lagi oleh para ulama, ditahqiq. Apa makna tahqiq? Makna dikenal pasti sumber dia tu tahqiq. Sebab tu kita kalau kita nak beli buku lah, kita kata orang lain, bila nak beli buku, pastikan buku kita itu ada ditahqiq. Maknanya telah dikenal pasti tentang kebenarannya.
Kalau kita nak cam tengok buku ada tahqiq, tengok ada nota kaki di bawah tu. Ada buku kemudian ada nota kaki kat bawah tu kan. Maknanya siapa dia riwayat hadis ni, kalau disebut ayat Quran, ayat ke berapa disebut di sini, surah apa, itu dipanggil tahqiq, dikenal pasti. Kemudian kalau hadis itu dhaif, disebut pula di bawah tu hadis ini dhaif, namun begitu ada hadis lain yang menyokongnya. Okey, disebut gitu, okey, belilah kitab tu. Jangan duk beli kitab yang Nabi bersabda kosong, Nabi bersabda kosong. Tak boleh lah. Hang mari daripada mana? Hang dengar daripada Nabi ke? Tak boleh. No? Kena ada kaki dia. Bila ada kaki tu senang kita nak cek balik dalam kitab-kitab yang macam yang saya bawa pun ni. Kan? Dia sebut kata hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bab apa? Muka surat berapa? Kita pun buka tengok, ada sungguh. Ada sungguh. Kalau orang dia rajin lagi, dia belek habis semua. Hadis ini Imam Bukhari terima daripada siapa, daripada siapa, daripada siapa, dia cek seorang-seorang. Orang ni Yusuh mana ni? Yusuh ni duk bawa gerak ke apa? Dia cek habis. Dia cek habis semua. Dia ni kaki mohong ke? Kaki tuang ke apa ke? Ngaji ke tak? Dia cek habis. Kenal pasti dalam kitab Rijal. Panggil ada pula kitab yang membicarakan tentang nama-nama perawi itu. Allahu Akbar, tuan-tuan, bukan kita boleh buat main-main agama ni. Ditahqiq dan diringkas sanadnya. Ada juga diringkas sanad. Apa maksud diringkas sanadnya? Tak disebut sanad. No, contohnya Nabi SAW bersabda begitu ya. Ataupun dia kata hadis diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dia sebutlah hadis Nabi kata tu, kemudian dia sebut di ujung tu riwayat Bukhari. Tu ringkas. Dia tak sebut sanad dia. Kalau hak sebut sanad pada hadis diriwayat pada Imam Bukhari daripada kau ni sampai ke Nabi. Tu disebut secara sanad. Kan? Tak perlu sebut sampai tu, sebut ambil di mana ya? Buku tu. Rujuk di mana? Tu ya. Jelas tak boleh? Jelas no? Demikianlah mata rantai. Tu yang kata sanad tu, mata rantai tu. Kan? Demikianlah mata rantai yang tiada putus-putusnya dari rawi ke rawi terjaga dengan baik. Mana hadis itu diambil pada seorang kepada seorang kepada seorang kepada seorang, tu mata rantai. No, dijaga periwayatan tu sampai habis, sampai lah, sampai sudah. Di mana sudah dia? Di Nabi lah. Di Nabi. Oleh kerana itu sudah semestinya kita mempercayainya. Walaupun ada orang-orang yang mencoba untuk membuat riwayat-riwayat palsu, tapi para ulama telah membahas dan meneliti serta menerangkan dengan jelas dalam kitab-kitab khusus yang membahas tentang hadis-hadis dhaif dan palsu, sehingga dengan demikian tidak menimbulkan keraguan lagi dalam menerima hadis-hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya saya beritahu Imam Bukhari, pernah orang Kufah panggil dia. Dia ambil lebih pada 90 hadis beserta dengan sanad. Macam gini. Dia ambil hadis semua 90 lebih hadis. Kemudian depa ingat ada cerita Nabi Ibrahim yang dia kata Allah Taala, "Hei Tuhan, kita tunjuk aku bagaimana kau menghidupkan yang orang yang mati." Allah kata, "Hang tak beriman ke?" Dia kata, "Beriman, tapi nak yakin lagi." Allah kata, "Hang pimbik 4 ekor burung, hang cincang. Bagi lumat, hang goi, hang jeput tak tanah sikit. Macam itulah depa buat kepada Imam Bukhari. Depa ambil 90 hadis, depa kerak sanad hak ni, perawi ni depa bubuh pada hadis lain. Hadis lain pula depa bubuh tak kawan lain. Dia goi macam rojak hancur habis. Kalau kita ke, pelau mai dai mai mi arai di khap. Oi, ku mai ru. Tak boleh apa, tak nampak kelam ke lemak. Hak hadis hak yang ni pun kita tak boleh ingat. Dia hancur habis. Dia ambil sanad ni, dia bubuh kau ni. Dia kerak kau ni, dia bubuh kau ni. Hak kau ni riwayat daripada kau ni, dia bubuh riwayat daripada kau lain. Dia pindah. Dah kata hang pandai sangat. Hang pelai tengok. Bahasa kita lah. Pelai faham tak? Hang pelai tengok. Hang selesai masalah, dia ambil semua, dia susun balik. Ambil. Lepas pada tu lah orang panggil dia Syekhul Hadis, Imam Bukhari.
Maka sebab itulah ulama-ulama Islam telah menetapkan as-sahhul kutub ba'dal Quran al-Bukhari. Sesahih kitab selepas Al-Quran ialah Bukhari. Boleh ke Syiah dia kata? Sahih ke dia kata? Boleh ke Syiah? Habis jam. No? Pada abad sekarang ini ada seorang pakar hadis yang bernama Syekh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Allahumma ighfir lahu maghfiratan wasi'atan ya Rabb. Ini seorang ulama besar, banyak jasa dia. Dia kumpul satu hadis sahih, ada pula dia kumpul pula hadis-hadis dhaif. Beliau telah menyeleksi selok mana berisi lah. Kitab-kitab sunan dan kutubus sab'ah tu pada hak 7 tadi ni. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hak disebut tadi ni belah-belah sana tu. Tu selok pula belah sana. Ada berapa? 7 tu sab'ah. Wahid, Senayah, Selasa, Abu Khamis, sab'ah tu. Wahid, Senin, Selasa, Salasa, Arba, Khamsah, Sittah, Sab'ah. Mana sab'ah tu 7 buah kitab tu lah. Nah, beliau telah menyeleksi kitab-kitab sunan dari kutubus sab'ah. Mana 7 buah kitab tadi ni dia periksa dengan membezakan antara yang sahih dan yang dhaif. No? Dia periksa apa semua 7 buah kitab. Allahu akbar, bukan kerja main-main lah. Kalau cara duk sambil-sambil duk buat gerak tak boleh buat kerja malah. Oh, dia kena fokus. Sebab tu saya dengar waktu dia duk ada lagi, saya dengar cerita kata Imam Nasiruddin Albani, Syekh Nasiruddin Albani ni, kalau orang nak jumpa dia limit. Nak jumpa lama mana? 15 minit. Pukul berapa? Tanya pukul berapa? Pukul 7. Kita pergi pukul 7 suku. Lau medai. Ilek nak lawat nak gerbuk-gerbak. Tak boleh jumpa. Nak jumpa lama mana? 15 minit. Pukul berapa? Pukul 7. Maknanya di antara 7 sampai 15 tu dia duduk tunggu. Kalau kita pergi pukul 7, 15, tak terima. Pasal apa? Pasal apa? Pasal kawan sibuk. Sibuk apa? Ni, duk buat kerja ni. Duk belek hadis ni lah ni. Sehingga terbitlah kepada kita apa? Silsilah ahadith as-sahihah. Silsilah ahadith ad-da'ifah. Cuba beli tengok. Terjemah dah macam gini. Beli tengok. Beli kitab hak sahih sudahlah. Hak dhaif dah. Dia kata senarai hadis-hadis sahih, senarai hadis-hadis dhaif ada. Terjemah siap dah. Orang Indonesia diterjemah siap dah. No? Kat saya dah Arab. Boleh baca ambil. Membezakan yang sahih dan hadis dhaif. Kitab-kitab ini sudah dicetak antaranya Sahih Sunan At-Tirmizi dan Dhaif Sunan At-Tirmizi. Dia perlai. Dia ambil kitab Sahih Tirmizi, dia ambil kitab Sunan At-Tirmizi, dia perlai. Hak sahih dia pasin, hak dhaif dia tak asin. Sahih Sunan Abi Daud dan Dhaif Sunan Abi Daud. Tu saya kata tadi ni. Kita kata tadi ni lah. Dalam kitab Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah tadi ni, walaupun dikumpulkan hadis, tetapi hadis di dalamnya bukan garanti sahih. Orang ni kita waranti, kita garanti. Maknanya sungguh. Bukan kita tentu kita dalam Sunan Nasa'i itu semuanya sahih tak, diperlai. Pasal apa yang jadi tak sahih tu? Adalah punca dia tadi. Di antara sebabnya apa dia? Keringanan para ulama hadis tadi ni di dalam dia menetapkan seseorang itu kategori dia sahih ataupun tidak, ringan. Macam kita perisi kita klasifikasikan buah rumanih tadilah. Kau ni dia hak ni dia kata tali. Si. Elok ni, licin elok ni. Dia kata tak, bentuk dia tak harum manis. Pula. Kita kira boleh koyak masuk manis bau elok dia. Dah. Dia mardi. Dah. Tak boleh. Macam tu lah tu. Macam tu lah ketelitian tadi ni. Ikut orang lah. Kan?
Kita kalau pakai sampin, ada orang pakai sampin, pakai sampin itu. Kalau orang lain tengok dia kata, sampin pol gitu. Betul tak? Sampin pula ada kena bawah pada lutut, ada atas pada lutut. Oi, tak mau pakai sampin. Jadi senang. Sahih Sunan An-Nasa'i dan dhaif Sunan An-Nasa'i. Sahih Sunan Ibnu Majah dan dhaif Sunan Ibnu Majah. Sahih Adabul Mufrad dan dhaif Al-Adabul Mufrad. Sahih Mawaridul Zam'ah dan dhaifnya. Sahih At-Targhib wa Tarhib dan dhaifnya, dan kitab-kitab yang lainnya lagi. Allahu Akbar. Dan kah tidak panggil apa panggil kimi? Barakat. Keberkatan masa. Keberkatan masa. Kita nak mari jemaah di masjid tak dan, tapi duk pang-pang di kedai kopi dan. Sambil-sambil ya tu. Bila mata rantai yang tiada putusnya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Nabi, para sahabat dia, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dalam penulisan hadis dan pembukuan yang masih diragukan, maka orang yang meragukan adalah orang-orang zindik, orang-orang kufur, dan termasuk orang-orang paling bodoh di dunia tentang as-sunnah. Apa maksud dia nak bang ni? Dia nak bang kata kalau sah-sah hadis itu terang-terang sahih, mari daripada sahabat, maka kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan dibukukan oleh ulama yang memang dia ni cermat seperti Imam Bukhari, pun hang nak tolak juga. Hang ni tak ada cerita lain lah. Sama ada hang ni zindik, sama ada hang ni kufur, sama ada hang ni orang tak tahu dalam bidang sunnah. Tu yang cerita dia. Cerita dia tu ya. Sampai dah sah-sah dah. Hadis ni mari daripada Abu Hurairah, di zaman tabi'i mari daripada kawan ni, mari daripada kawan ni. Sah-sah dah diambil oleh Imam Bukhari, dimasukkan dengan cermatnya 2 rakaat, baru dimasuk dalam hadisnya. Hang tolak juga. Nak kata apa? Hang nak pakai apa? Kata aku pakai Quran. Dalam Quran tak ada abad tu hak ni ya, dalam hadis. Hang nak kata apa lagi? Allahu Akbar. Bahkan dihukumi keluar dari Islam, wal ayada billah. Minum dulu. Pak siapa ni? Dihukumi kafir kerana dia telah menolak hujjah-hujjah as-sunnah dan meragukan kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah kata fal haq wal haqqu ahaqqu an yuttaba', dan kebenaran itu lebih berhak diikuti. Tak tahu kata benda tu betul. Okey, orang habaq kat kita kata okey, satu benda ni dia ada hadis. Okey, kita tak mau terima, kita apa, kita tanya dia hadis ni sahih ke, mari daripada mana? Kadang-kadang orang kita tanya tu boleh nak marah. Hang nak marah apa siapa? Orang nak tanya hadis sahih ke tak apa hang nak marah? Ada dalil ke, ada hadis, nak marah apa siapa? Habaqlah. Kalau tak ada habaq, tak ada. Payah ke? Hidup jadi panas telinga abaknya. Ni hang buat ni ada dalil ke tak? Dalil-dalil apa? Oh, marah. Pasal apa hang nak panas? Hang nak marah apa siapa? Tak ada dalil lah. Ulama nak buat ni okey, selesai. Fine. Kita kata okey, tak ada masalah. Fine. Maknanya hang buat mai tanpa dalil tak apa. Ikut hang nak buat-buatlah. Aku tanya hang ya, ada dalil lah yang suruh aku buat ni? Tak ada, sudah. Silakan buat. Aku tak akan buat selagi mana tidak ada nas. Tu nak kena faham elok. Nak kena faham elok awal lagi. Mak 3 minit sedia. Teh. Allahu Akbar. Kita nak habis kitab ni malam ni. Tak banyak lah ni, baru lagi 20 muka dah, tak banyak lah.
Dan sikit lagi. Okey. Saya baca secara ringkasnya, ulang balik. Kok ada yang duduk, orang kata apa, duduk tak pasti lagu mana. Tuan-tuan dan puan, berkenaan dengan penulisan hadis secara ringkasnya. Jom. Sebenarnya hadis ini seperti mana yang kita duduk ulang banyak kali sebelum ni, kan? Malah duk usah ambil ni. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, bahawa sesungguhnya hadis ini sebenarnya telah ditulis di zaman Nabi lagi. Kan? Tuan-tuan boleh rujuklah. Ada saya tulis di tu nota. Siapa dia boleh apa ambil daripada apa nama Tuan Haji Kimi ataupun daripada Cik Mat. Boleh perbanyakkan. Kan? Dah ditulis dah. Ambil kat Haji Kimi lah hak tu hak asli, hak sahih. No? Telah dibukukan di zaman, telah ditulis di zaman Nabi. Di antaranya yang Nabi SAW sebut, uktubu li Abi Syah, tulislah kepada Abi Syah, daripada apa nama Ibnu Mas'ud dia mengadu kepada dia, menulis hadis, orang komplain dia hang duk tulis apa hadis Nabi larang. Nah, la taktubu anni ghairal Quran faman katabu anni ghairal Quran falyamhuhu. Jangan tulis daripada aku kecuali Quran. Siapa yang tulis daripada aku selain daripada Quran, maka hendaklah dia padam. Dia pergi mengadu kepada Nabi. Nabi kata, tulislah, kerana tidak keluar daripada mulut ini kecuali kebenaran. Nampak tak? Jadi maknanya mula daripada situ Ibnu Mas'ud telah menulis, dan pengakuan ini telah diakui oleh Abu Hurairah sendiri. Tak ada seorang pun di kalangan sahabat yang menulis lebih banyak, yang ingat, yang mengambil hadis daripada Nabi lebih banyak pada aku kecuali yang ada pada Ibnu Mas'ud. Kenapa? Fa innahu yaktub wa ana la aktub. Dia menulis, aku tidak menulis. Maknanya Ibnu Mas'ud lebih banyak lagi. Sebab apa? Sebab dia menulis. Dan paling kuat sekali Nabi SAW sebut pada, tulislah. Kenapa? Menulis itu adalah ibarat pada senjata untuk mendapatkan perburuan. Tuan-tuan dan puan, maka berlalulah penulisan ini. Cumanya secara rasminya di zaman sahabat tidak dibukukan, kecuali lah bila datang di zaman siapa? Siapa ingat nama? Khalifah apa? Umar bin Abdul Aziz. Barulah secara rasminya Umar bin Abdul Aziz telah mengarahkan sahabat dia. Nama apa? Abdul Rahman bin Amr, yang jadi gubernur di Madinah waktu itu. Dia suruh dia yang menguruskan benda ni, dan Abdul Rahman bin Amr telah mengarahkan seorang tabi'in, nama apa? Muhammad bin terlupa. Nah, Ibnu Syihab Az-Zuhri, bukan Az-Zuhdi. Az-Zuhdi dia tulis abang. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dan dia, kenapa? Kerana dia ada kepakaran dalam bidang tu, maka dialah yang telah memulakan penulisan. Tetapi penulisan hadis itu secara berselerak. Tak kira hadis itu sahih apa tak? Tidak. Dan orang yang mula-mula sekali menulis hadis-hadis yang sahih, kesemuanya daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian datanglah lepas pada tu generasi-generasi yang lain yang menulis juga hadis, tetapi hadis mereka itu bercampur di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Bahkan ada juga sedikit-sedikit hadis yang palsu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di kalangan orang-orang yang begitu kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar dapatlah kita seteguk dua air daripada apa? Haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dihimpunkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan manusia yang paling kita cintai, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.